Okay. Sudah start recording ah. Okay, now. Minggu lepas kita di sini. Okay, kita belajar tentang fungsi hormon. Okay, kalau kurang macam mana? Kalau lebih macam mana? Okay, so boleh rujuk balik lah kalau tidak ingat. Okay, tidak perlu terlampau hafal. Okay, yang penting kau faham dulu. Okay, kalau sudah faham nanti tiada masalah lah. Okay, now. So next, gangguan kepada koordinasi badan. Okay. Okay, nah koordinasi badan itu penting sebab salah satulah ialah macam mana kamu balance. Okay, kamu jalan, kamu boleh jalan dalam satu garis yang lurus. Okay, organ-organ kau macam mana berfungsi semua tu. Itu sangat-sangat penting. Tetapi gangguan, okay, apa gangguan yang selalu disengajakan? Maksudnya bukan sebab penyakit, tapi disengajakan gangguan itu. Okay. So, gangguan yang disebabkan oleh manusia ialah pengambilan dadah dan alkohol. Okay. Dadah memang tidak boleh lah kan. Memang haram di sisi undang-undang. Tetapi alkohol, okay. Jangan anggaplah ada guilty sudah kan kamu orang. Tapi pun lama sudah tidak sentuh alkohol. Kan mau diet kan saya. So, Itu alkohol sudah setakat ini. Okay, now kalau alkohol ambil sikit-sikit no problem. Okay, ada kau mula sudah kurang malu-malu kan kalau mau bercakap sama kawan, mau cakap sama semadak yang baru kenal kan. Okay, so alkohol sikit-sikit. Okay. Tapi kalau berlebih di luar kawalan, okay, apa kesan dia? First, dia mengganggu fungsi neuron. Okay, apakah neuron? Yang ini. Okay, neuron jelas bahagian saraf. Okay, dan dia melambatkan pergerakan impuls dalam neuron. Okay, nanti kamu, okay, dalam screen sharing ini mungkin tidak berapa jelas. Nanti kamu boleh tengok nota yang semua ini, macam mana dia berfungsi. Okay, so pergerakan impuls, okay, saya bagi contoh. Kalau ada orang baling, bukan orang baling lah, mungkin kalau kau tengah berjalan kan, tiba-tiba ada burung yang terbang dengan laju. Okay, dia hampir mau langgar kau sudah kan, tapi kau pandai elak sebab pergerakan impuls. Okay, kamu nampak burung itu, okay, otak hantar isyarat ke kaki dan kaki akan ataupun hantar isyarat ke leher kamu. So leher kamu akan elak, akan elak burung itu. Tetapi kalau kamu sudah high sudah hisap dada, sudah hisap gam, okay, ataupun kau baru tak tahu berapa tak tahu berapa set sudah kan, kau sudah slow, kau cakap pun tidak kau tidak tahu apa yang kau cakap. Ui, saya pernah. Okay, so bila ada benda yang datang ke arah kau kan dengan dengan kelajuan yang sangat tinggi, kau akan lambat untuk elak. Itu juga sebab kenapa orang yang lepas minum alkohol suruh jangan memandu, tapi dia degil juga, mau memandu juga. So, bila nampak depan ada selekor, dia slow untuk elak, bahkan ada langgar lah. Okay, so kalau lepas hisap gam, lepas minum alkohol, jangan kau jangan kau masak lah, jangan kau buat benda yang mendatangkan risiko. Tapi of course janganlah ambil dadah. Okay. ya betul. So, jenis-jenis dadah, okay. Nah, ada 4 jenis ini ataupun kategori dia lah. Okay. Ada penenang. Okay, sebelum kita tengok kesan dan contoh dulu. Tengok dulu penenang. Okay, nama dia penenang, dia tu kasih kau tanang. Okay, so fungsi dia adalah menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Okay, so lepas kau ambil penenang, kau akan rasa mengantuk, okay, kurang cemas. Okay, bagi orang yang yang kurang tenang, orang yang balik-balik rasa macam gementar, betul kan? So dia akan slow down impuls supaya kau kurang cemas. Orang yang selalu cemas tu yang
yang risau itu. Nah, so contohnya barbiturat dan alkohol. Okay. Now, so at least kau tahu juga lah, ramai yang lepas minum alkohol bahkan dia akan kalape. Okay. Barbiturat, ya sebenarnya semua ini bahkan yang disebut di sini adalah kecuali pelarut bahagia semua inilah, ya amfetamina, metafetamina, LSD, ketamin bahkan semua ini sebenarnya adalah ubat. Okay. Masalahnya kalau salah guna ubat dia akan jadi dadah. Betul Okay. je, betul. Itulah kalau nampak orang hisap dadah ke, hisap gam ke, kau janganlah ikut. Yalah macam tu. Ya, bagus. Okay, nah next ialah perangsang. Nah, perangsang dia ialah lawan kepada penenang. Okay, perangsang dia mempercepat pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Yang ini dia slow down, yang ini dia kasih cepat. Okay. Now, so kesannya ialah kau akan sangat yakin. Orang bilang yakin saja, tapi bukan sebab dia makan perangsang. Okay, waspada terhadap perubahan sekali. Kau akan sangat alert. Lepas makan, kau akan bunyi sikit-sikit pun kau dapat dengar. Okay, bergantung pada dos yang diambil. Pernah saya baca, bukan baca lah, ini saya tengok video orang lain. Dia ceritakan lepas dia makan dadah apa yang berlaku. Dia bilang ini, dia dapat melihat bunyi-bunyi. Kau faham tak maksud dia? Dia dapat melihat bunyi. I can see sounds moving in colours. Sebab dia terlalu high kan. So bila ada bunyi, dia dengar bunyi. Tapi dia nampak bunyi tu adalah warna bodoh lah tu. Okay. Parah. So contohnya ada amfetamina dan methamphetamine. Okay. Nah, ada juga silibus lama kalau tidak silap. Dia sebut kafein pun adalah perangsang. Okay. Kafein daripada teh dan kopi. Itu pun dia orang bilang perangsang. I don't know lah. Ada tapi sini tiada. So ya sebenarnya betul juga. Okay. Okay, next inhalant. Inhale daripada perkataan BI, so maksudnya sedut, okay, melalui pernafasan. Okay, contohnya gam lah, yang orang bilang hisap gam. Nah, inilah inhalant. Menyebabkan halusinasi, okay, rosak, okay, dan kesan buruk dia ialah otak, paru-paru, ginjal rosak. Now, mungkin ini sebab jugalah kenapa orang, terutamanya orang muda, ya, di Kuda kan selalu kalau selepas dia orang bukan bertapuk, dia orang di taman-taman, tempat terang-terang pun boleh hisap gam. Dan bila dia orang hisap gam, dia orang nampak macam sangat high, blur-blur sikit. Mungkin masa tu juga ada halusinasi. Okay? Dia orang nampak bayang-bayang, nampak benda yang orang biasa tidak nampak. Tapi bukan hantu, maksudnya otak dia main-main dengan gambaran. Okay? So, contohnya ialah pelarut, okay, bahan gas. Okay. Nah, yang saya bilang tadi, hisap gam, okay, bukan gam itu yang dihisap. Dia sebenarnya hisap pelarut dalam gam. Kau tahu juga kan gam waktu dia masih cair dan waktu dia akan jadi keras. Gam dia akan jadi keras sebab pelarut di dalam dia sudah sejat. Okay, contohnya macam air, dia sudah kering. So benda yang masih basah-basah itu adalah pelarut. Contohnya thinner. Okay, gam itu pakai pelarut apa? Untuk kasih cair. Contohnya thinner kah? Contohnya minyak tanah kah? Apa lagi? Banyaklah yang jadi bahan pelarut itu. Okay, so hallucinogen. Okay, hallucinogen. Okay, walaupun inhalant dia boleh menyebabkan halusinasi, tapi hallucinogen dia lebih spesifik. Okay, dia ubat yang menyebabkan khayal, okay, tapi dia bukan melalui pernafasan. Okay, dia mengubah laluan impuls di dalam otak. Okay, now so apa kesan dia? Okay, khayalan, halusinasi juga. Okay, menyebabkan perception. Okay, contohnya kau akan menjejaskan persepsi, okay, menjejaskan pemikiran kamu, okay, menjejaskan koordinasi otot, okay, terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Lina.
So kena hati-hati. Okay. Yang ini mungkin out of science sikit lah. Okay. Mungkin kurang science tapi ini pun satu nasihat lah kepada kamu semua. Okay. Pernah, okay, dalam gereja kan, sebenarnya okay lah, ini mungkin apply to Muslim sama Kristian jugalah. Okay. Pernah saya dengar orang cakap istilah ini, pintu yang terbuka. Okay. Dalam hidup kita kan, ada benda yang kita nampak. Kita sebagai manusia ada benda yang nampak, ada benda yang kita tidak nampak. Okay. Benda yang kita tidak nampak itu, ya dia wujud, okay. Tetapi kalau kita nampak, tidak nampak, fine. Cuma kadang-kadang bila makan dadah, bahkan kita ada halusinasi, dia seolah-olah membuka pintu kepada benda itu. Sebab itu ada kes rasuk, ada kes histeria, semua tu kan. Kadang-kadang punca dia lah, okay, ialah salah satu lah, bukan semestinya, salah satu punca ialah dadah. Okay, dia mungkin menyebabkan orang itu, pintu terbuka, open doors bang, untuk yang benda itu untuk menyerang kamu. So kalau boleh, yalah, cuba elak lah. Dan banyak-banyak berdoa. Okay, Ya, now. cikgu. So contoh halusinogen ada ketamin. Nah, tengok nama dia. Amfetamina, methamphetamine, ketamin. Nama dia sangat mengelirukan. Okay, so cuba bila kau hafal, kau jangan apalah. Okay, jangan keliru. Okay, dan ada LSD juga. Lysergic something diethylamide. Okay. Tidak payah ingat nama penuh lah. LSD pun cukup sudah. Okay. Ini nama kimia dia. Okay. Now next. Jika penagih tidak mengambil dadah. Okay. Nah ini adalah selepas mengambil dadah. Okay. Dan ketagih sudah. Okay. Dan kalau masa ketagihan datang, dia perlu ada dadah. Dan kalau dia tidak ambil, okay, mereka akan mengalami sistem penarikan. Okey, sistem penarikan. Sebenarnya dia, kalau tidak silap, simptom penarikan. Saya cek lagi. So ini nota disediakan oleh cikgu lain, so saya kena cek. Okey, sebenarnya dalam English bahkan dipanggil ni, withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms. Okay, withdrawal macam penarikan, tapi bukan sistem, sebenarnya simptom penarikan. Okay, so kalau kamu tulis penarikan pun saya faham juga. Okay, withdrawal bah, withdrawal. Okay, so withdrawal symptoms ni yang kamu nampak ialah dia resah. Okay, dia rasa tidak tenang hati. Okay, dia sedih, menggigil. Nah ini sangat yang selalunya akan nampak. Menggigil, hidung berair, mata berair, loya, rasa mau muntah-muntah, okay, withdrawal symptoms. Sebab badan tidak dapat apa yang diperlukan, bahkan dia akan mula tunjuk kesan-kesan. Okay, so di sini kita nampak, okay, dadah kesan dia pada sistem saraf. Okay, dadah di sini ya. Ada yang merangsang, okay, ada yang melambatkan, ada yang menyebabkan, okay, apa yang betul? Kita tengok dulu. Okay, merangsang dulu. Okay, kalau dadah kesan merangsang sistem saraf, okay, ini yang kita akan lihat. Okay, degupan jantung. Mungkin saya zoom in lah supaya lebih jelas. Menyebabkan. Okay, I think should be like that. Okay, so dadah kesan kepada sistem saraf dia merangsang. Kalau dia sejenis perangsang bahkan, okay, so stimulant, okay, stimulate, dia akan menyebabkan degupan jantung makin laju. Okay, kadar pernafasan jadi tinggi. Okay, tekanan darah akan, sebab dia merangsang. Okay, so kesan dia orang tu lebih bertenaga, aktif. Tetapi yang buruk adalah perasaan dia tidak menentu. Tiba-tiba dia happy dan tiba-tiba dia rasa macam nak ngam, I don't know lah. Okay?
dia sendiri pun tidak tahu apa yang berlaku pada emosi dia. Okay. And then orang tu ada risiko untuk bertukar menjadi ganas. Okay. Sebab dia punya emosi, dia tidak dapat kawal. Sikit-sikit saja dia jadi ganas. Okay. Dan kalau dia yang melambatkan, okay, yang jenis yang penenang, yang chill punya, okay, dia akan suruh kau dia akan turunkan ataupun kurangkan degupan jantung, kadar pernafasan rendah dan tekanan darah pun rendah. Okay. Lambat bergerak balas terhadap rangsangan, dia mengantuk dan koordinasi otot yang lemah. Okay. Nah ini kan very interesting. Tahun lepas ke 2 tahun lepas bila saya ajar SVM, topik ini di SVM 2, tapi sekarang dia pindah pergi SVM 1. Okay, now dulu ada contoh-contoh di sini bahkan penenang. Okay, ada perangsang penenang. Okay, penenang ada amfetamina, metafetamin. Tapi ada antara senior kau, kau tahu tak apa dia orang tulis? Dia orang untuk penenang, dia tulis Xanax. Okay, Xanax ialah Xanax. Saya tulis di sini lah, nanti saya padam. Where should I write? Sinilah. Dapatkah saya tulis? We cannot loh, ini gambar atau okay, saya tulis sini mungkin kau dapat lihat di sini. Xanax. Okay, nah sini sebelah kiri. Nah, Xanax ini ialah satu ubat penenang untuk orang yang nervous lah. Okay, yang nervous lah, yang emosi tidak tentu kan. So Xanax untuk chill down. Tapi Xanax ini ialah nama, dia bukan nama saintifik, dia adalah nama ubat. Okay, contohnya Panadol. Panadol ialah nama, kita panggil trade name trade. Maksudnya nama yang dipasarkan, bukan nama saintifik ubat itu. So Xanax pun sama juga. Macam Panadol, dia adalah nama yang dipasarkan. Okay, tapi Xanax ini tiada dalam silibus. Okay, this is the point. Xanax ini tiada dalam silibus diorang, tiada dalam nota diorang, tapi dia boleh menulis nama Xanax. So mungkinlah in a good way, mungkin saya rasa okay, dia ni banyak membaca, dia tahu ubat-ubatan walaupun masih SVM 1, SVM 2 sahaja, dia tahu ubat. Tapi in another way kan, ini sangat membimbangkan saya lah, kenapa budak ini tahu banyak-banyak ubat So macam kedapatan sebab banyak antara mereka bahkan tulis ubat yang tiada dalam nota, dan saya sendiri perlu pergi Google cari, betulkah ubat ini jenis penenang ataupun hallucinogen ke ataupun inhaler ke. Saya perlu pergi Google untuk pastikan, dan dalam skema jawapan pun tiada. So itu saya perlu Google. Dahsyat lah. Kalau diorang punya jawapan betul kan, memang dahsyat. Nah. So macam ada hint-hint sikit kan diorang. Tapi tiada masalah. Okay, sebab asalkan jawapan kamu walaupun tiada dalam silibus, tapi saya Google, saya dapati ataupun saya carilah mana-mana sumber perubatan kan. Ubat itu adalah jenis penenang. Kategori betul kan? Okay, saya memang kasih markah. So jangan risau. Okay, now. Okay, faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah. Kenapa orang menyalahgunakan ubat? Okay, first dadah ini ada sebenarnya tidak haram. Sorry. Sebenarnya ada fungsi dia. Dia adalah untuk contohnya morfin bahkan. Morfin sini tiada. Okay. Morfin itu adalah untuk menghilangkan kesakitan. Dulu sebelum ada ubat bius bahkan diorang pakai morfin. Okay. So morfin contohnya ada orang yang mau buat operation. Contohnya askar bahkan yang sudah kena bom. Okay. Kaki sudah kaki kena potong. Okay, kalau tidak mungkin dia akan ada masalah kepada nyawa dia nanti. Okay, jadi mungkin doktor akan suntik morfin supaya dia tidak rasa sakit, dan doktor akan operate kaki dia semua itu. So, tetapi morfin ini boleh menyebabkan ketagihan. Okay, itu contohlah. So,
Itulah masalahnya. Bila orang yang tidak memerlukan ubat itu, dia pergi ambil. Okay? Sebenarnya semua ini adalah ubat, tapi dia orang ambil, so jadilah dadah. Okay? So, kenapa dia orang mau ambil dadah itu? Okay. First, untuk mencari keseronokan. Okay? Orang lain cara dia seronok. Mungkin antara kamu main game. Okay? Mungkin antara kamu yang suka pergi main bersukan. Okay? So, semua ini boleh menghasilkan, okay, this one side sikit lah, saya tulis di sini. Okay. Nah, ada satu hormon, okay, yang dirembeskan di otak kan dipanggil astaga. Okay, saya kasih panjang sikit. Okay, ada istilah ini dipanggil dopamin. Okay, dopamin adalah hormon. Mungkin kamu pernah dengar kan? Dopamin ini adalah hormon yang ada di dalam, yang dirembeskan dalam otak, yang menyebabkan kamu rasa gembira. Okay, the happy hormone kan. Jadi kalau kamu mungkin kamu main game, kau menang, kau rasa syok, okay, so dopamin keluar, kau pun rasa happy. Tapi dopamin ini dia jenis yang first time dia keluar banyak, second time dia keluar kurang sikit, third time dia kurang sikit. Jadi untuk mendapatkan keseronokan yang sama seperti dulu, kamu perlu tambah dos. Sebab itu orang ketagih main game. Okay, ataupun apa-apa sajalah yang menyebabkan dia happy kan, main game kah, merokok kah, ataupun makan dadah. Okay, first time mungkin dia ambil 0.05 gram, okay, sikit saja. Next time dia perlu 2 kali ganda. Dan next time lagi dia perlu 10 kali ganda dos dia sampai 1 gram. Nah, jijilah, overdose, mati. Okay, so ya, so first thing ialah mencari keseronokan. Inilah yang the main point lah kenapa orang ambil dadah. Okay, sifat ingin tahu. Okay, dia mau tahu, orang bilang, okay, sebenarnya dia hand in hand lah dengan pengaruh rakan sebaya. Okay, kawan pengaruh kawan bilang, oi, kalau kau tidak ambil ini, kau bukan lelaki, bah. Kau tiada telur, kau tiada tontolo, bah. Pengaruh rakan sebaya. Ya, dia bilang kalau kau ada tontolo, kau anak jantan, kau cuba ini. Sama juga sebenarnya minum alkohol pun sama. Okay. Ui, bukan orang dusun lah kalau kau tidak pandai minum, bukan orang rumus lah kalau kau tidak pandai minum. Siapa bilang? Siapa bilang? Itulah bah. Dan sifat ingin tahu jugalah, mungkin sebab kau yang kasi tahu, ada benda ini, not bad punya, kau mau cuba ke? Dan once cuba, sudah jadi penyalahgunaan data. Dan yang lagi teruk kalau ketagih. Okay, ingin mengatasi kesedihan. Okay, mungkin kau long time sudah kan, peperiksaan kau, keputusan teruk, okay, cewek tinggalkan kau, balik marah, kawan baik mengkhianati kau, okay, kau rasa sedih, hidup ini tiada lagi benda yang boleh diharapkan. Jadi apa kau buat? Kau pergi minum banyak-banyak, okay, ataupun kau lagi teruk kalau kau ambil dadah. Okay, sebab especially yang halusinasi, okay, kalau kau sedih, kau makan yang hallucinate, kau akan nampak benda yang, okay, ataupun otak kau yang akan ada image lain. Okay, so image tu yang mungkin menggembirakan kau. Okay, so itulah diorang ambil untuk mengatasi kesedihan dan ingin melupakan masalah. Mungkin ada masalah kewangan, mungkin ada masalah rumah tangga. Okay, dia tidak dapat, dia mau escape sekejap. So escape itu dia menyalahgunakan dadah. Tapi janganlah, ada banyak cara juga untuk overcome, okay, semua ini. Okay, kita tengok dulu bawah. Okay, kesan penyalahgunaan. Okay, saya kasih kecil dulu. Okay, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi badan. Okay, itu A. Ada B kan kita tengok. Okay, B ialah kesihatan fizikal dan mental. Ada C lagi tak? Oh, tiada. Okay, tidak apa. Kita just tengok
part ini saja sikit-sikit. Dan next class baru kita habiskanlah bab ini. Okay, nah. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi dulu. Okay. Nah, so first ialah keseimbangan hormon. Okay, dia akan menyebabkan kerosakan pada kelenjar pituitary. Okay, pituitary masih ingat di mana? Okay, dia terletak di cerebrum, di otak. Okay, di bahagian otak. Okay, dia boleh menyebabkan pertumbuhan melampau ataupun tidak berlaku perkembangan. Oi, ini pun dua ekstrim. Satu ialah dia tumbuh dengan melampau. Satu lagi dia tidak tumbuh langsung. Oi. Okay. Now, so kan pituitary ini yang mengawal semua mengawal kelenjar lain bahkan. So, hormon estrogen dan progesteron gagal berfungsi. Okey, ini untuk kes perempuan. Okey, menyebabkan perkembangan seks sekunder terbantut. Okey, so gejalanya ialah perubahan pada fizikal dan mental. Okey, now, so badan terlalu besar dan tinggi. Bukan tinggi biasa-biasa ataupun tinggi lebih sikit. Ia terlampau tinggi. Ui, dahsyat. Okey, ataupun terlalu kurus. Okay, dan murung, okay, depression dan kurang daya ingatan. Ui, dahsyat juga. Itu sebab kan kita pakai alkohol, sebab alkohol ini yang ramai pernah sentuh sudah bahkan. Walaupun underage tidak boleh beli alkohol, tapi di kampung-kampung mesti kau pernah minum sudah. Now, orang bilang bahkan kalau kau contohnya satu malam kau ada minum-minum sama kawan sama family bahkan. Okay. Nah, dan hari kedua bila kau bangun, kau lupa sudah apa yang berlaku kemarin. Kan? So itulah kurang daya. Tapi ini kurang daya ingatan adalah kesan yang lebih berpanjangan. Bukannya sebab kau minum dan next day kau terlupa apa yang kau buat semasa kau mabuk. Okay, kalau saya masih ingat. Okay, sebab biasanya saya mabuk, saya tidak bercakap. Saya just duduk diam-diam, main phone. Saya mau tidur saja. Tapi saya sedar juga apa yang berlaku. Ramai yang tidak, diorang akan hilang daya ingatan. Tapi ini lain. Ini adalah lebih pada long term punya. Okay. Dan untuk yang reflex. Okay, reflex ialah tindak balas kamu. Okay, so dapat diperhatikan pada penagih dadah dan peminum alkohol berlebihan. Okey, kamu punya refleks, kamu punya tindak balas lambat. Okey, bila kau drive kereta depan ada biawak. Okey, biasa orang akan elak bang, tapi kau langgar saja biawak itu. Nah, okey, so bahan kimia psikoaktif dalam dadah. Okey, psikoaktif. Psiko bermaksud pemikiran. Okey, psikologi bah. Okey, so otak kamu. Psiko aktif, dia aktif maksudnya dia ada kesan kepada psiko kamu, kepada psikologi kamu. Okay, so bahan kimia psikoaktif dalam dadah dan etanol dalam alkohol. Okay, alkohol tu memang etanol lah. Okay, dalam minuman itu bahkan ada etanol. Etanol ini adalah sejenis alkohol. Okay, dia akan berada di antara neuron eferen dan interneuron. Okay, kau tengok balik gambar di atas tadi. Apakah neuron tadi? Apakah eferen dan interneuron? Di sini kali, wait. Sekejap. Ui, baru mau masuk. Atau kau baru mau masuk. Okay, damai. Okay, kamu boleh tengok di sini eferen. Oh, tidak berapa jelas lah. Nanti kau tengok nota lah. Okay, dia akan berada di sama sini interneuron. Okay, wait. Wait. Jangan betul di sini. Sekejap. Okay, now. Right here. Okay, di sini. Okay. Dia akan berada di antara neuron eferen dan interneuron. Okay. So, dia akan menyebabkan apa? Pergerakan impuls terhalang. Okay.
Her impulse ini dia dalam isyarat electrical signals dia sepatutnya sangat cepat. Tetapi terhalang dan melambatkan penghantaran maklumat ke otak. Okay. Orang bilang, biarlah saya tidak mau bagi contoh. Okay, nanti mungkin bagi contoh salah. Okay, tapi orang tu akan nampak blur. Okay, orang tu akan nampak blur dan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan menjadi lambat. Okay. So, selalulah kalau orang sudah nauk bahkan sudah mau bukan kalapik, sorry. Ialah ya, orang yang sudah mau kalapik bahkan kau cakap sama dia pun dia macam tidak faham apa kau cakap, kau tidak faham apa yang dia cakap. So, itu juga kamu akan dengar pertuturan tidak jelas. Alkohol berlebihan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum, bahagian cerebrum yang mengawal pertuturan dalam otak. Pertuturan tidak jelas dan meracau. Kau tanya dia A, dia jawab kau B. Itu satu. And then dia jawab macam saya cakap sekarang bahkan ayat saya jelas, saya faham apa yang saya cakap. Tapi orang yang sudah terlebih minum, dia kan dia sendiri pun tidak apa yang dia cakap. Nah, last ialah dia hilang keseimbangan. Dadah dan alkohol menyebabkan koordinasi otot lemah. So, akibat cara berjalan tidak betul, terhuyung-hayang, hilang keseimbangan badan. Ini pernah berlaku sekali pada saya. Gara-gara dulu sebelum PKP bahkan ada selalu jugalah pengarah ada sesi doa, ada makan-makan. Of course bila makan-makan tu ada alkohol. So jenis alkohol yang di rumah pengarah biasanya bir ada, tapi stout pun ada. Stout kan dia punya alkohol percentage lagi tinggi bang. So masa itu makanan belum sedia, tapi yang guru lelaki bahkan sudah duduk sama-sama, sudah mula minum. Jadi saya pun kalau duduk sama minum juga bahkan. So di sana kan saya pilih, saya tengok, okeylah saya try stout dulu. Perut saya kosong, tiada makan apa-apa, dan saya terus minum stout. Baru satu tin, saya duduk minum tiada rasa apa-apa. Bila berdiri, sudah ada rasa kick sikit. So jalan sudah tidak kurang betul sikit. So dari jauh bahkan pengarah nampak, kau tahu apa dia bilang? Dia bilang, Cikgu Andrew kau mabuk sedakah? Lepas tu dia gelak. Bikin malu masa itu. Kan sebab tidak cukup makan dan terus minum, itulah akibatnya. So hilang keseimbangan. Kalau kamu masih boleh berjalan, lagi. Yang bahayanya bila kau berjalan di tempat yang ada risiko, contohnya di siring jalan. Kalau kau jalan tidak betul, kau terjatuh di atas jalan raya, bahkan mungkin kau kena langgar kereta. So kena hati-hatilah. Pastikan kalau kamu haus-haus bahkan semua itu di tempat yang selamat. Kalau betul kau mabuk, limpang saja, jangan pergi mana-mana lagi. So itulah bila orang pergi pub dan lepas tu bawa kereta pulang. Itulah yang bahaya. So hari ini kita sampai sini saja. Next class baru kita kasih habiskan bahagian bawah yang ini. Sama yang bahagian bawah lah. So ada soalan nggak so far? Ke ada yang sharing tentang pengalaman kah? Pengalaman ada nggak? Ada pengalaman kamu kan? Tidak mengaku kan? Okeylah kalau tiada saya stop recording dulu. Cikgu.